Okay, tak apalah. So, mesti kamu cakap kat saya. Habis tu, Miss beraya suruh determine oxidation reduction apa function. Sebab saya fikir logik lah. Kalau kamu belajar redox equation, kalau kawan kamu tanya redox equation tu apa? Reduction, oxidation. Reduction tu apa? Kamu tak boleh nak jawab. So, kamu rasa macam tak complete lah knowledge kamu dekat situ. So, lagipun dekat sekolah dah belajar. So, kita revise balik je. So, reduction tu apa? Saya dah revise oxidation tu apa. Lagipun, benda ni perlu bila kamu nak check kamu betul ke salah ke nanti dia main peranan jugalah. And dekat chapter electrochemistry masa SEM 2 nanti, masa tu saya akan cakap anode berlakunya oxidation. So, kamu kena boleh bayangkan equation oxidation tu dalam fikiran kamu. Okay, kalau kamu tak boleh bayangkan ataupun kamu tak faham pun oxidation tu apa yang berlaku, itu akan menyebabkan kamu tak faham chapter tu. Okay, so kita belajar dari sekarang lah. Alright, so saya kata for ini copper tak ada masalah sangat lah copper. Okay, sebab apa copper tak ada masalah? Sebab first kita tengok kalau ikut our chair tu AOHCE, atom balance dah. Okay, sebab Cu sini ada satu, sini pun ada satu. Oksigen tak ada, so kita assume settle. Hidrogen tak ada, so settle. Okay, so next check charge saja. Okay, so charge untuk copper berapa? 0. Kosong. Kosong. Kenapa kosong? Dia atom. Atom. Yes, good. Okay, so dia atom. Okay, neutral atom. So charge dia kosong lah. Okay, and then Cu ni monoatomic ion. So dia ada charge dia sama macam dia punya ion. Okay, so daripada 0 pergi jadi +2, itu kita panggil oxidation lah. Sebab dia berlaku peningkatan apa? Yes, peningkatan oxidation number. Okay. And itu satu. Okay, next kita tahu charge dia tak sama, 1 kosong, 1 +2, so kita kena balance. Okay, nak balance the equation, saya dah bagi tips kat kamu lah, elektron ni tambah dekat side yang lebih positif. Okay, so side yang lebih positif inilah. Okay, sebab elektron tu sendiri charge dia negatif. So kira kita memang kena tambah di positif lah, baru kita boleh kurangkan charge tu dan bagi sama dengan charge yang sebelah sini. Okay, lepas tu kita fikirlah, tambah 2 elektron lah. Sebab apa tambah 2 elektron? Sebab ini +2. So bila tambah 2 elektron ibarat negatif 2, so equal to 0. So 0, 0, so samalah dia punya charge. Okay, and another thing, kalau according to oxidation, elektron bertambah ke elektron berkurang untuk oxidation? Berkurang. Okay, berkurang. Betul. Okay, Anas jawab kan. Oxidation kan saya suruh kamu hafal, dia punya ni adalah oil. Ingat lagi oil? So oxidation is loss. Okay, oxidation is loss of electron. So kalau loss of electron, kamu rasa elektron tu patut berada di reaktan ke patut berada di produk? Produk. Produk. Siapa jawab tadi? Diana kah? So kenapa mesti di produk? Kenapa bukan di reaktan? Sebab ni produk tu ion positif. Jadi kalau tambah elektron dia jadi neutral. Okay, itu betul. Okay, itu yes, itu betul. Itu berdasarkan apa yang saya bagi tahu dekat sini lah. Tapi saya nak another reason. Kenapa elektron tu kita kena tambah dekat produk, bukan dekat reaktan? Ataupun Most positif. most positif tu yalah betul. Okay. So kiranya dekat sini, macam mana saya nak cakap pun saya dah lupa tadi. Okay, so kiranya dekat sini apa yang terjadi adalah saya nak cakap kata kamu kena check kalau oxidation equation,
Okay, kamu kena check elektron kamu tu sepatutnya berada di produk lah. Kenapa produk? Sebab dia loss. Kalau elektron tu berada di reaktan, maksudnya kita gain elektron. Reaktan ni dapat elektron. Okay, so tak boleh. Okay, so kalau oxidation, memang logik elektron dia berada di produk. Okay, so kiranya kalau kamu pening, kenapa ni miss? Apa terjadi? So dia macam ni. Rule yang saya dah bagi kat kamu ni memang akan menyebabkan kamu dapat terus elektron di dekat tempat yang sepatutnya. Okay, tapi kenapa elektron tu di sini ada kaitan dengan oxidation sebenarnya. Okay, so kalau macam ini pula elektron dia kita tengok di sebelah kiri. Okay, kenapa sebelah kiri? Sebab kita belajar reduction is gain. Gain apa? Gain elektron. Okay, so memang logik lah bila dia gain elektron, dia dapat elektron, maksudnya elektron tu sepatutnya berada di reaktan. Okay, sebab tu saya cakap dekat kamu, kalaulah sebab kalaulah kamu masukkan, kalau kamu tengok kamu punya equation tu, elektron kamu berada di sebelah yang sama, dua-dua kanan. So maksudnya salah satu tu ada yang salah. Okay, kalau dua-dua kiri pun salah. Dia kena satu kanan, satu kiri dia punya elektron tu. Baru betul kamu punya equation. Okay, dapatkah apa yang saya cakap? Dapat. Miss. Miss. Okay. Alright. Okay. So settle yang tu. Next saya tak nak panjang-panjangkan dah. So kita tengok, kita revise sikit lah. Balance equation yang ini. Okay. So reduction ni susah sikit sebab dia ada N dan O. So first kita check N dulu. Jangan tinggalkan this one atom. Okay. So satu-satu ngam balance. Oksigen dekat sebelah kiri ada 3. Dekat sebelah kanan ada 2. So maksudnya tak balance. So kena tambah 1 H2O. Okay, so tambahlah 1 H2O. Lepas tu ngam, balance dah oksigen. Tapi tiba-tiba ada pula hidrogen. Okay, so hidrogen sini dah ada 2 hidrogen. Sebelah kanan asalnya tak ada hidrogen, 0. So tambahlah 2H+. Okay, lepas tu dah settle dah AOH. Lepas tu kita kira charge. Charge ini negatif 1. Okay, lepas tu ini positif 1. Tapi ada 2 depan, so jadi positif 2. Negatif 1 tambah 2 equal to plus 1. Lepas tu ini NO neutral, tak ada charge. H2O tak ada charge, neutral. So equal to 0. So plus 1 dengan 0 tak sama charge dia. So we have to bagi dia punya charge sama. So nak bagi charge dia sama, tambahlah elektron di sebelah yang lebih positif. So nak tambah berapa? Tengok keadaan lah. So ini positif 1 nak jadi 0. So tambah 1 elektron pun dah cukup. Okay. So dapatlah 0, 0. So balance. Okay, then next kita nak combine these two equations. Saya cakap kalau nak combine tu dua equation, you have to make sure number of electron dia tu sama dulu baru boleh combine. So dalam case ni yang dekat sini mathematically je lah. Okay, kita tak perlu nak ubah apa-apa. But for this one kita kena darab 2. Okay, sebab bagi sama 2. So ini semua kena darab 2. Jangan lupa. Okay, sebab kadang-kadang saya pun careless saya buat macam kenapa saya darab ini je? Yang lain saya terlupa. So kena darab semua. That's why saya buat kurungan ni. Okay. Alright. So bila dah darab semua dapat sini. Lepas tu saya combinekan dengan CU. Okay. Tips nak bagi kamu punya pengiraan tu tak pening adalah kamu cuba alignkan dia punya arrow tu. Arrow tu bagi dia jadi sebaris. Supaya kamu tak pening yang mana kiri mana kanan. Sebab bila dia sebaris, senang kamu nak nampak. Okay, yang ini sebelah kanan. Okay, yang ini semua sebelah kiri. Kalau kamu tak sama arrow dia kamu akan pening. Okay, so over here 2 electron and 2 electron can cancel out dah. Okay, lepas tu always check kod-kod lah ada benda lain yang boleh cancel out. Okay, benda yang boleh cancel out tu benda yang sama lah dia punya compound dia ataupun ion dia. Tapi tak ada. So tak ada, tak apalah, kita salin balik je yang mana yang lebih tu. Lepas tu check charge. Okay, the last time kita kena check charge so that kalau balance lah equation kita tu. So saya check ini negatif 2 charge dia, ini positif 4, ini 0. So dapat positif 2 dia punya overall. Ini 0, ini positif 2, ini 0. So total positif 2 juga. So dua-dua dah positif 2, so balance. Okay, itu je lah. Ada apa-apa soalan? Tiada, Miss. Tiada, Miss. Okay, alright. So, okay dah. Try this one, saya rasa tak ada masalah. Yang PM saya ramai tanya try this two. Okay,
So this is the final answer for try this two. Okay, check dulu dengan jawapan kamu. Betul ke tak? Okay, so macam mana? Betul? Salah? Betul, Miss. Betul, Miss. Okay, good. Alright. So kalau betul, nice. Okay, ngam lah. Alright. So kiranya tak ada masalah dah dekat sini. Cuma yang ini saya nak tekankan dekat sini. Student yang kalau WhatsApp saya, problem dia adalah di sini. So kamu rasa dekat mana? Dekat sini ni dekat mana yang salah? Kak ada siapa-siapa yang dia mengalami kesalahan yang sama? Tak ada? Okay, kalau student yang WhatsApp saya banyakkan dia lupa ni. Dia tak perasan, okay kan our chair saya ajar tu, mungkin banyak soalan lain. A ni macam atom selain daripada benda oksigen and hidrogen tu always balance. So dekat sini dia dah mula tak check lah, dia tak check chromium tu ada berapa. So over here we have 2 chromium. Okay, ada 2 chromium tapi sini ada 1 chromium je initially lah. So sebab tu saya tambah 2 Cr sini. So ramai yang terlupa step dekat tambah 2 Cr ni. So bila dia tak tambah 2 Cr ni, dia punya answer yang lain akan affected lah. Okay, sebab charge dia pun dah lain. Okay, so yang itu je. Lepas tu yang ini ada, ini menarik sikit sebab kita bukan sahaja cancel elektron bila kita gabung, tapi banyak benda lain yang kita boleh cancel. Okay, for example, H plus dengan H plus, H2O dengan H2O. So inilah yang saya cakap, kita kena check ada tak benda lain yang sama. In this case, H plus sama dengan H plus. Cuma jumlah dia tak sama lah. Okay, tak sama tak apa, kita akan tolak. Okay, kita akan deduct dia. Okay, so nak tolak apa? Ambil number yang lebih besar, tolak number yang lebih kecil. Macam ini 12H plus, ini 14H plus. So 14H plus lagi besar. So 14 ni akan tolak 12 yang dekat sini. So 12 ni kira habis lah. Tapi yang dekat sini ada lebih 2H plus. So saya akan tulis lebihan tu dekat sini. So that saya tak lupa dia ada lebihan. Okay. And then for H2O pula, dia opposite direction juga. So maksudnya dia boleh tolak lah sebab H2O ni berada belah kiri. While this H2O is on the right hand side. Okay, so that's mean we can cancel them out. Okay, tolak. Okay, tapi bila kita tolak H2O ni ada lebih 1. Okay, so tulis balik lah. Yang lain dah tak ada dah yang sama. So kita salin balik, ini salin balik, salin balik. Ini don't forget ini pun kena salin balik. Okay, sebab ramai yang suka lupa ni. Saya pun kadang-kadang saya lupa. Sebab tu saya tulis besar-besar dan saya tulis colour lain sikit lah. So that saya ingat. Ada benda lain dekat sini. Okay, and then over here pun salin balik and then salin H2O ni balik. Okay, lepas tu kita check charge. Saya dapat 0 on both side. Ini negative 2, ini positive 2, ini 0. So equal to 0. Ini negative 2 times 3. So dapat negative 6. Ini positive 3 times 2. So dapat positive 6. Negative 6, positive 6 dapat 0. Okay. Ada apa-apa soalan tak dekat try this tu? Tiada, Miss. Tiada, Miss. Tiada, Miss. Okay, thank you. Alright. So kalau tak ada apa-apa soalan, next kita pergi kepada basic medium. Okay, so saya tengok tadi dah ada 17 orang yang jawab. So maksudnya dia dah buat lah. Okay. So basic medium kita go through secara ringkas lah sebab kamu dah tengok kan. Okay, so for basic medium, first step dia adalah kita balance the equation as in acidic medium. Okay, kalau ada siapa yang tak sedar kenapa basic medium, kenapa acidic medium. Okay, redox equation ada 2 jenis. Ada redox equation di dalam acidic medium, ada redox equation di dalam basic medium. Okay, for redox equation in acidic medium, cara nak balance dia, we already learned that one by using our chair tu. Okay, but for basic medium, ada extra step sikit. First, you have to follow macam acidic medium. Buat balance dia ikut our chair. Habis dah gabung dah equation tu, then you have extra step. Okay. So extra step dia dekat sini. Tak susah pun. Okay. Extra step dia adalah you have to add OH minus to both side of the equation. That means you have to add OH minus dekat sebelah kiri, tambah OH minus dekat sebelah kanan. Okay.
Lepas tu kenapa? Kalau kita tambah OH minus tu kalau dia terjumpa dengan H plus, dalam tu kiranya kalau sebelah kanan tu ada OH minus, ada H plus, they will combine to form H2O. Okay, so tak kisahlah sebelah kiri ada OH minus, ada H plus pun sama. Dia akan combine jadi H2O. Cuma berapa OH minus kita nak kena tambah tu bergantung kepada apa? Siapa yang dah tengok video tu? Hydrogen. Yes, bergantung kepada hydrogen ion H plus dia. Okay. So OH minus added must equal to number of H plus. So macam soalan ni saya dah jawab. So saya dah balance dah ikut our chair saya tu. Lepas tu saya dapat ini sebagai answer dia yang final untuk acidic lah. Okay, so kiranya saya dapat 12 H plus dekat sini. So berapa OH minus saya kena tambah? 12. Yes, you have to add 12 OH minus juga. Okay, tapi jangan tambah sebelah kanan je. Kena adil lah. Kena tambah on both side di sebelah kiri dan kanan. Okay, so that's why dekat sini saya dah jawab. Okay, so sini ini saya punya tambahan lah. Okay, yang colour biru tu. So saya tambah dah. Tapi tadi dia cakap OH minus dan H plus akan combine jadi H2O. Okay, tapi dekat sini ramailah bila dah lama-lama dia tinggal, dia akan pening. 12 OH minus tambah 12 H plus dapat 12 H2O ke dapat 24 H2O. Okay, so itu kamu tengok sini. Ini H kena ada 2, O kena ada 1 baru dapat jadi H2O. So daripada OH minus kita ada 1 H. Daripada ni ada 1 H. Okay, so basically dua-dua ni gabung baru jadi 2 H. Okay. So maksudnya 12 H2O sahajalah yang kita boleh hasilkan. Okay, so kiranya jangan pening-pening lah. Ingat berapa banyak OH minus yang kita tambah, itulah dia punya water dia. Jumlah water dia. Okay, so dekat sini saya tulis lah hasil combination these two adalah 12 H2O sini. Okay, tapi yang sebelah kiri ni tak jadi H2O lah sebab dia tak ada H plus. Okay. And then for this one, masa saya tulis ni saya tak sedar lah sini ada H2O. Tapi bila saya nak tulis balik and then saya sedar ada H2O lagi. So ini H2O, ini H2O on the same side. So what should we do? Tambah. Yes, kita tambah. Okay, kalau opposite side, satu kiri satu kanan kita tolak. Kalau same side kita tambah. So tambahlah 12 tambah 3, so jadilah 15 H2O. So saya kena tulis lagi sekali equation ni. Tapi yang ni salin balik je lah, tak ada masalah. Ini pun salin balik. Tapi dekat sini saya ubahlah jadi 15 H2O. Okay, so itu sahajalah. Lepas tu kita check charge, balance dah. Saya dapat negatif 13. So maksudnya ngam. Okay, right. So ada apa-apa soalan mengenai basic medium punya balance redox? Okay. Dia dah. Alright. Saya lupa nak cakap. Tujuan saya buat kelas hari ni, kamu perasan kan? Kelas hari ni saya buat per kelas kan? So kamu rasa kenapa saya buat per kelas? Supaya senang bertanya. Yeah, one of the reason lah. Okay. So one of the reason supaya kalau kamu ada apa-apa soalan, mungkin kamu malu nak tanya dalam grup yang ada 80 orang tu. Tapi maybe kalau yang kurang sikit orang mungkin kamu boleh tanya. Ataupun sebelum ni mungkin kamu tak pernah respon apa yang saya tanya sebab kamu tahu ada orang lain yang akan respon dalam grup yang 80 orang tu. Tapi mungkin sekarang kamu respon. So bezalah. And another thing, kadang-kadang saya rasa jauh lah daripada kamu. Itu reason saya buat kelas yang macam ni lah hari ni. Okay, saya rasa jauh tu sebab saya rasa saya dengan 80 student. So yang respon dengan saya, yang selalu kontak saya tanya soalan, itu je lah yang saya rasa dekat. Tapi bila yang tak tanya soalan, yang tak pernah kontak apa pun, mungkin dia tak ada masalah. So okay je lah, tak ada masalah lah. Tapi saya rasa jauh lah. Tapi ada certain student yang saya risau, I'm not sure your class on or tak. Kan saya maki kerja kamu, so saya maki lambat sikit lah sebab internet saya kadang-kadang slow sikit.
So, bila saya marking tu, saya tengok banyaknya problem student ni. Tapi saya tengok dia tak pernah contact saya. Saya tengok at puzzle, markah okey. Saya tengok quizzes, markah okey. So, saya pun dah jadi pening. So, kenapa? Apa masalah? Sebab quizzes okey, at puzzle okey, should be markah lain. Cara jawab pun okey lah. So, saya fikir waktu saya mengajar dia tidur ke apa. So, waktu Google Meet ke apa macam tu. So, that's why saya buat kelas kecil ni lah. Tapi not all the time I can do this sebab kalau tak, saya kena spend the whole 4 hours buat benda ni. Tapi kadang-kadang saya akan cubalah. Okay. Alright. So, kalau saya cuba tu, mungkin kamu boleh sediakan soalan ke kalau kamu nak tanya. Okay. Alright. So, next, kita back to this one. Try this. Dah sempat cuba ke belum? Sudah, Dah, Miss. Belum. Okay, so siapa yang belum cuba, so sila cuba dulu. Okay, sementara saya pun nak mencuba juga. Okay, alright. So, saya bagi masa kejap kita buat sama-sama lah. Okay, so this one SO3 2 minus jadi SO4 2 minus, MnO4 jadi MnO2. Okay, so mana oxidation, mana reduction? SO3. SO3 SO3 adalah? Oxidation. Ya, kalau saya rasa SO3 ni adalah oxidation lah sebab saya tengok oksigen dulu sebenarnya. Ingat ini O3 jadi O4. Okey, meningkat oksigen dia. Ini 4 jadi 2. So berkurang oksigen dia. Itu cara yang cepat lah. Kalau rasa tak confident that way, mungkin kita boleh check je. So kita check very quick. So S equal to negative 2 plus 6. So S equal to plus 4. So oxidation number untuk yang ini adalah plus 4. Okay, lepas tu yang SO4 tu pula S tambah dengan 4 darab negatif 2 equal to negatif 2. So S minus 8 equal to negatif 2. So S equal to plus 6. Okay, so this one plus Miss. 6. Ya? Miss, kalau salah tulis oxidation dengan reduction tu dia akan dapat markah ke? Bergantung pada pemeriksa. So sebab kalau dia tengok semua betul, dia tahu student ni masalah kat situ je. Tapi dalam exam mungkin kalau cara marking tu, itu tak ada allocation markah untuk oxidation and reduction. So mungkin dia tak tengok pun. Mungkin lah. So dia akan bagi betul je. Tapi kalau kamu buat tapi salah dan ada markah, mungkin akan potong lah. Okay. So dia bergantung jugalah. Tapi katanya to be safe, kalau lah betul-betul dalam exam tu kamu sangat tak confident mana oxidation, mana reduction, macam saya cakap tadi lah, tak payah tulis lah yang mana oxidation, mana reduction. Okay? Okay, Miss. Alright. Okay. So, settle dah oxidation and reduction. So, Mn ni kita dah berjumpa banyak kali juga kan. So, ini adalah reduction. Okay, so settle. Kalau lah ini plus 4 jadi plus 6, so maksudnya oxidation. So, saya rasa yang satu lagi tu confirm lah reduction. So, tak payahlah kita kira. Okay. So, kita teruskan buat balance kita. Okay, so kita start dengan oxidation. SO3 2 minus jadi SO4 2 minus. Okay, so kalau kamu tengok, saya always tinggalkan ruang dekat sini supaya saya tak kena duk padam. Kalau pakai pen lagi lah nak padam ke. So tak payahlah kan. Okay, so kita guna our chair. Don't forget that. Saya always tulis dekat tepi so that dia jadi reference saya. So atom sulfur balance. Okay, oksigen 1, ini 3, ini 4. So maksudnya over here kena plus H2O 1. Okay, dan lepas tu hidrogen pula. Okay, hidrogen sebelah kiri ada 2 hidrogen, sebelah kanan tak ada hidrogen. So maksudnya kena tambah 2 H plus dekat sini. Okay, so plus 2 H plus. Okay, so now hydrogen dah balance. 2 sini, 2 sini. Okay, next check charge. Okay, charge ini negative 2. H2O charge kosong, so equal to negative 2 lah. Okay, ini negative 2 plus 2 equal to 0. Okay, so overall charge on the left and on the right is not the same. So
kita kena tambah elektron. Okay, nak tambah elektron dekat mana? Kiri, kanan? Kanan. 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 How many? 2. 2. Yes, 2 elektron. Okay, good. Sebab bila kita tambah 2 elektron, dia ibarat kita tambah negatif 2. So, jadi negatif 2. So, sama dah. Alright, so settle lah balance untuk oxidation sahaja. Okay, ada soalan kat sini? Tak ada. Dah, Miss. Okay, so kalau tak ada, saya padam. Allah, itu besar sangat pemadam saya. Okay, so saya padam ini sebab nanti tak ada ruang. Okay, so next kita cuba reduction pula. Okay, so untuk reduction MnO4 minus jadi MnO2. Okay, so Mn atom dia balance. Okay, oksigen ada 4, sini ada 2. So tak balance. So kena tambah 2 H2O. H2O. Yes. Okay, so 2 H2O. Lepas tu sini dah ada H lah pula. Ada 4 H. Sini kosong. So nak tambah berapa H plus? 4. 4. Okay, so plus 4 H plus over here. Okay, and then dah ngam dah H. Lepas tu charge. Okay, charge kita nak kira. Okay, ini negative 1 Mn. Lepas tu ini positive 4 lah. So negative 1 tambah 4, positive 3. So ini 0, ini 0. So overall charge 0. So nak tambah elektron sebelah Kiri. kiri berapa? 3. Yes, thank you. Kita tambah 3 elektron. Okay. So, I think dah cantik dah ni. Okay, macam dah okay dah. Alright, so sekarang settle lah oxidation reduction. Next, kita nak combine this equation. So, nak combine, kita kena make sure dia punya elektron sama. So, kita nak samakan elektron. Kita darab. Ini kena darab dengan 2. 2. Atas ni kena darab dengan 3. Okay, so tak cukup ruang lah pula. Okay, so dia ikut lah macam mana kamu nak buat. Kalau dalam ni, saya boleh tulis dekat bawah ni pun boleh lah. Saya akan garis sekejap. Okay, so saya akan tulis dia punya produk dia dekat sini. So this one is 3SO3 2 minus plus with 3H2O. Arrow. 3SO4 2 minus plus 3 times 2 6H plus 3 darab 2 6 juga. Okay, lepas tu ini baru settle untuk equation atas ni. Okay, equation bawah ni pula kita darab 2. Okay, so saya tulis dulu bawah ni 2MnO4 minus plus 2 times 4 8H plus 6E 2MnO2 plus 4H2O. Okay, lepas tu settle. Then kita boleh cancel lah kan. Okay, so 6 elektron boleh cancel. Lagi ada benda lain boleh cancel? Hydrogen. Yes, H plus ion. Okay, sini ada 8, sini ada 6. So, yang 6 ni habis, yang 8 ni tinggal? 2. Yes, thank you. Tinggal 2. And then, lagi ada satu lagi boleh cancel? Water. Yes, water. Okay, so over here tinggal satu water. Okay, so dah settle lah kot. Saya rasa kan dah tak ada benda lain dah untuk di cancel. So kita tulis balik. Okay, so kita tulis balik. 3SO3 2 minus. Tulis balik ni tak kisahlah yang mana dulu. As long as benda yang saya tulis tu ada dekat sebelah. Benda yang saya tulis sebelah kiri ada dekat sebelah kiri arrow kamu juga. Okay, so 3SO4 2 minus plus with 2MnO2 plus with H2O. Okay, so ini saat yang mendebarkan. Kita nak check kita punya pengiraan betul ke tak. Okay, so ini 3 times negative 2 equal to negative 6. Ini 2 times negative 1, so plus negative 2. Ini plus 2, so berapa? Negative 8 tambah 2. Yes, so negative 6. Okay, ini negative 3 darab 2, 6. Tambah kosong, tambah kosong. Oh, okay, negative 6. Okay, so selamat. So, jawapan kita? Betul ke salah?
Betul. Betul. Okay, so siapa yang dah buat tu, your answer sama? Baru halfway ni. Itulah Sama, baru Miss. halfway. Okay. Alright, so kalau dah sama yang ni, halfway lah baru betul. Tak siap lagi kan. Okay. So kita tak ada ruang dah. So kita kecilkan this one. Sekejap. Okay, so saya letak dari situ. Okay, so sekarang saya nak balance dia. So saya kena salin balik 3SO3 2 minus plus with 2MnO4 minus plus with 2H plus. Okay, lepas tu tinggal ruang sikit and then 3SO4 2 minus plus 2MnO2 plus H2O. Okay. So check dulu saya salin tu betul tak. Okay, betul dah. Alright. So next kita tahu tadi step tadi kita kena tambah OH minus mengikut bilangan H plus. Yep. Okay, so H plus kita sebelah kanan tak ada, so sebelah kiri ada. So kita tambahlah 2 OH minus. Okay, ikut bilangan dia. Tapi jangan tambah sebelah je, kena tambah dua-dua belah. So plus 2 OH minus. Okay, and then these two will combine to form 2H2O. Okay, so yang ini dia tak ada pasangan dia. So biarlah dia dekat situ. So kita tulis je jawapan dia balik. Okay, terpotong lah pula. So 3SO3 2 minus plus with 2MnO4 minus plus with 2H2O. Okay, and then dapat 3SO4 2 minus plus 2MnO2 plus H2O plus 2OH minus. Okay, lepas tu kita perasan ada benda yang sama lagi, iaitu H2O. So macam mana? Tolak. Ya, tolak lagi. So kita potong H2O yang sebelah kanan habis, yang sebelah kiri tinggal lebih satu. So kita pun garis kena tulis lagi sekali lah. Okay. Sebab kamu kena bayangkan in exam kamu guna pen. Kamu tak boleh padam-padam. Kalau kamu pakai pensel bolehlah padam-padam. Tapi masalahnya dalam exam tak boleh guna pencil. You have to use pen. Okay. So kita tulis balik je lah. Okay, and then macam dah settle. So kita nak tentukan betul ke tak. Again, we have to calculate dia punya charge. So ini negative 6 plus negative 2 plus 0. So negative 8. Ini negative 6 plus 0 plus negative 2. Negative 8. Okay, Alhamdulillah. So sama. Okay, so bila dah sama betul lah. Okay, so dapat final answer macam ni? Dapat. Dapat Miss. Miss, ni soalan ni berapa markah? Saya pernah jumpa 2 markah, 3 markah macam tu je kot. Panjang macam ni 2 markah? Ya. Tapi dalam exam saya cakap dekat kamu, dia tak keluar soalan complicated. Okay. Dia keluar soalan yang simple lah. Dia tak adalah perlu balance macam ni. Macam ni dua-dua balance kan. Dia mungkin akan keluar yang macam, saya tengok soalan exam tu dia keluar yang macam ni. So macam ni. So kiranya satu tu yang senang je, yang tak perlu nak balance sangat. Satu tu je yang susah sikit. So dia keluar yang macam tu lah. So lebih kurang macam ni je. Miss. So itu je lah. Ya. Dia bagi soalan direct kah atau dalam satu soalan? Dalam satu soalan dia bagi soalan direct. Tak, dia macam berangkai. Soalan yang kamu pernah tengok kan, soalan yang ada A, B, C, D tu. So question number 2 A, balance equation dulu. Lepas tu soalan 2 B, ada soalan lain. Tapi kalau tak balance tu salah atas tu, bawah tu akan salah lah. Okay, semacam soalan limiting reactant yang saya bagi dalam tutorial tu. Okay, Macam tu. Okay. Alright. Okay, so soalan pasti saya tak bagi lagi dekat kamu kan. Okay, so nanti saya kena bagilah. Okay, so alang-alang sebut pasal tu. So jom kita tengok dalam Google Drive jap.
Google Drive pula. Apa nama ni? OneDrive. So ini OneDrive saya. Ataupun saya cari kejap. Bukan ni. Saya stop sharing dekat sini. So, saya akan share guna laptop. PSPM. Tak keluar pula. Oh my, laptop saya dah jam yang ketiga, so dia panas. Okay, so ni PSPM. Ni answer pula. Ni tahun yang latest lah. Tapi soalan ni dia jarang keluar yang apa tu? Redox. Okay, so pernah lah keluar tapi jarang. Tapi possible juga dia nak tiba-tiba keluar juga kan. So dekat sini. Okay, dugaan. Okay, so tak apa. Alright, dia lambat sikit. Okay, so ini exam dululah 2.5 jam. Sekarang dah tinggal 2 jam dah. Okay, so kertas exam lebih kurang macam tu lah. Okay, so ini adalah soalan dia. Okay, so soalan dia berkait macam ni. So soalan yang macam ni boleh lah dia keluar. Dia kata write balance chemical equation for this reaction. Okay, so simple je lah. Silver nitrate, calcium bromide, dapat silver bromide. Tapi mungkin ada some of you yang nitrate. Nitrate formula dia apa? Nitrate formula dia apa? Cuba bagi tahu saya. NHO3. N tu betul dah. Tapi ada benda terlebih dekat situ. Nitrate is NO3 NO3 minus. Okay. So NO3 minus adalah nitrate. Lepas tu combine dengan silver. Silver apa? Ag lah kan? Okay. So dapatlah AgNO3. Lepas tu kena boleh buat sini lah. Calcium bromide. Lepas tu dapat silver bromide. So boleh tulis equation tu balance. Lepas tu baru boleh jawab limiting dengan percentage yield. So 9 markah. So kiranya itu soalan yang tahun ni lah. Yang tahun sebelum ni. Okay. So ini empirical. So soalan exam macam ni lah. Kiranya dia relate kan. Atas dengan bawah tu. Okay. Ada juga yang tahun tu. Saya tak ingat dah tahun berapa. Tapi ada soalan tu atas balance redox. Bawah dia macam ni lah juga. Okay, so hopefully kamu boleh nampak lah kan yang tu soalan, contoh soalan dia. Okay, so next one adalah saya nak tunjuk Naruto saya tapi ini pula yang keluar Okay, so UPS. Pernah dengar Naruto?
Pernah. Siapa? Fan Naruto. Tiba-tiba Miss masuk Naruto kan. Okay, so dekat sini tak adalah pula saya nak tunjuk yang ni. Saya tunjuk yang ni je lah. Okay, so saya nak perkenalkan satu sistem, satu benda yang saya guna lah untuk student-student yang sebelum ini. Kiranya kalaulah saya mengajar je, bagi kerja je dekat kamu, lepas tu kamu tak ada apa, tak ada macam quiz apa semua, so kamu akan lalai lah, okay. So itu saya sebagai student pun dulu saya rasa kalau tak ada quiz tu mungkin saya tak study lagi. So bila ada quiz, ada quiz, so saya study. So bila kita keep on study, kita akan sampai satu tahap yang kita tak lost lah. Kiranya benda tu masih fresh lagi kita study, fresh lagi kita study. So kita tak lost lama-lama. Okay, so itu yang saya buat. Kiranya saya akan guna Naruto punya ranking. Ke siapa yang zaman PDT dulu ada lecturer dia pakai ranking-ranking kartun ni juga? Ada Miss. Pakai apa? Hogwarts? Diamond. So saya pakai Naruto. Diamond bagusnya, Diamond lecturer kamu kan. Siapa lecturer Diamond tu? Sir Ashandi ke? Miss Bayah. Oh, Miss Baya. Okay. Alright. So saya pakai Naruto. Dia ranking dia macam ni. Okay, so kamu boleh tengok lah. Dia macam ni. Saya akan buat quiz. Quiz tu saya panggil tune-in test lah. Okay, siapa yang tengok Naruto dia mungkin tahu, siapa yang tak tengok Naruto dia rasa macam apa benda tu. Quiz lah basically. Every time saya habis satu topik, saya akan cuba buat quiz lah supaya saya dapat detect student ni faham ke tak chapter ni sebenarnya, ataupun memang dia totally lost. Sebab saya pernah jumpa ada yang quiz 0 per 100. So bila kosong tu maksudnya dia memang totally tak faham apa-apa. Okay, so saya ada 4 kumpulan dekat sini. Kamu ada Naruto, Sasuke, Gaara sama Orochimaru. Okay, so kiranya siapa yang perform, okay, markah dia kamu boleh tengok sini lah, around 76 to 100%. So dia akan dikategorikan sebagai Naruto lah. Okay, and then kalau dia lulus tapi dia below 75, so dia adalah Sasuke. And then kalau Gaara dengan Orochimaru ni maksudnya dia fail. Okay, cuma Orochimaru ni fail yang memang dahsyat lah, yang 0 hingga 25%. Okay, so markah dia ini 26 hingga 49. Okay, so saya tahu mungkin kamu cakap alamak malu lah saya Miss kalau Miss buat macam ni. Kadang-kadang dia depend pada orang lah. Ada setengah orang dia suka benda macam ni sebab menyebabkan dia bersaing. Ada setengah orang dia tak suka pun benda ni tapi dia tak nak malu nama dia muncul dekat ujung nanti, so dia berusaha. So kiranya saya, apa yang tujuan saya buat adalah saya bukan nak memalukan kamu, saya nak bagi kamu push diri kamu. Okay, and mungkin some of you rasa macam dia nak ukur diri dia. So this is the time nak ukur diri kamu. So boleh tengok lah. Kalau dekat sini sebenarnya apa yang saya tulis ni, ini Syuhadah ni nama orang lah. Nama kawan kamu yang dulu-dulu. Okay, so G ni maksudnya dulu asal dia quiz sebelum ni dia Gaara, that's mean dia fail. Lepas tu dia naik ke Sasuke, and then quiz yang kali ni pula pun dia dapat Sasuke juga. So maksudnya dia berlaku peningkatan daripada fail Gaara ni dia naik dekat sini Sasuke. Last kali dia dapat A juga PSPM. So usually kalau Naruto dengan Sasuke ni usually PSPM confirm A lah kalau dia maintain dia punya study. So macam tu lah. So yang ini macam no Atira asal O. Maksudnya sebelum ni dia Orochimaru dia memang fail yang teruk tu. Tapi untuk second time ni dia naik sikit. So okay lah as long as ada peningkatan. Tapi boleh nampak juga yang menurun ni. Tengok tiba-tiba Naruto turun Sasuke, dah Sasuke turun Gaara pula. So kita boleh nampak lah. Alright. So fahamkah benda ni? Miss. Faham Miss. Maksudnya kamu rasa bila the next quiz kita? Lepas habis ni. Lepas habis chapter 1. So kiranya sekarang apa yang perlu buat adalah settlekan kerja yang saya bagi kat kamu. Lepas tu ada tutorial, soalan tutorial pun dah boleh slowly buat dah. Okay, you don't have to wait for me to ask you to buat. Sebab tiba-tiba nanti saya akan minta je. Sebab kita dah habis chapter, so saya assume kamu dah buat. Okay, so saya rasa itu sahajalah untuk kelas kita hari ini. Ada apa-apa soalan sebelum kita stop? Oh, saya baru teringat something. Hari tu saya cakap yang pasal pencerapan guru cemerlang tu, kamu ingat lagi?
Ingat. Ada ingat. Oh yes, about that one, saya perlukan 5 orang sebab dia tak nak pun semua orang berada dalam grup tu rupanya. Dia nak 5 orang. Okay, dia nak 5 orang daripada semua 80 student saya tu. So saya nak wakil lah daripada kelas kamu, seorang 2 orang. Anyone nak volunteer untuk di soal jawab habis kelas kita hari Isnin ni. Kiranya dia bukan tanya pasal kamu pun, dia tanya pasal saya. So you don't have to worry lah about that. So tak lama pun, dalam 10 hingga 15 minit, dia kata paling lama 15 minit. So ada sesiapa nak tolong saya? Maksudnya kalau dia tanya macam mana Miss kamu mengajar, apa yang dia buat video ke, dia tak buat video ke, dia mengajar okey ke? Miss, So ya. dia tidak tanya pasal soalan kimia juga. Tak, soalan kimia dia tak tanyalah. Sebab dia nak soal saya. Dia nak tanya apa kamu rasa saya mengajar macam mana? Apa yang saya buat dalam Google Meet? Saya mulakan kelas macam mana? Dia akan tanya benda-benda macam tu lah. So, siapa-siapa nak Miss. volunteer? Saya Miss. Azmi? Ya. Okay, so seorang lagi ni F18 kan? Seorang lagi siapa? Saya boleh, Miss. Anas. Okay, thank you Anas. Alright. So, 2 orang. Okay, so nanti saya confirmkan lagi Okay. Alright, so saya rasa saya stop sini je. Okay, so thank you semua. Bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Have a nice day. Yes, you too. Bye.